Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini kami dari Kumpulan 10 akan membentangkan mengenai tajuk tugasan kumpulan kami, iaitu isu gangguan seksual di tempat kerja dalam kalangan penjawat awam. Pertama sekali saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Muhammad Azrul Nizam bin Ishaq, Muhammad Izul Haris bin Jamil, Nur Ain Syuhada binti Ahmad Husaini, Nur Atika binti Abdul Hadi dan saya sendiri Muhammad Arif bin Nasri. Okay, saya akan menerangkan sebar sikit mengenai bahagian pengenalan. Dalam perbincangan ini secara mukadimahnya dimulakan dengan menerangkan secara ringkas mengenai pengenalan dan latar belakang kajian, iaitu gangguan seksual dalam kalangan penjawat awam di tempat kerja. Setelah itu, para pekaji akan mengenal pasti beberapa faktor yang menyumbang kepada pelakuan gangguan seksual di tempat kerja. Pekaji juga akan menguraikan kesan-kesan gangguan seksual terhadap masyarakat dan negara. Justru itu, beberapa cadangan sebagai jalan penyelesaian akan dikemukakan bagi mengurangkan isu gangguan seksual di tempat kerja. Akhir sekali, segala perbincangan akan dirumuskan dalam bahagian kesimpulan. Secara umumnya, gangguan seksual merujuk kepada sebarang tindakan tidak beretika yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Golongan ini sering menghadapi masalah dengan kehidupan, keluarga dan perhubungan yang tidak stabil. Gangguan seksual memberi kesan negatif kepada mangsa dan boleh menyebabkan mangsa mengalami trauma, fobia, ketakutan dan mengganggu kehidupan seharian mereka. Ini secara tidak langsung menjejaskan produktiviti individu dan kejayaan pekerjaan. Gangguan seksual juga boleh ditarifkan sebagai gangguan seksual secara lisan, bukan lisan, visual, psikologi atau fizikal. Penerima atau mangsa mungkin melihatnya sebagai status seksual kerja mereka, atau penerima mungkin melihatnya sebagai pencabulan maruah, penghinaan atau ancaman kepada diri mereka sendiri atau berkaitan langsung dengan kerja itu. Gangguan seksual boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu gangguan seksual dalam bentuk ancaman dan gangguan seksual dalam bentuk ancaman terhadap keamanan peribadi. Gangguan seksual berlaku apabila pegawai berpangkat tinggi yang menetapkan gaji dan pangkat cuba menakut-nakutkan orang bawahan dengan tingkah laku seksual. Gangguan seksual dalam bentuk ancaman terhadap ketenteraman peribadi pula tidak ada kaitan dengan kerja di tempat kerja. Ia boleh mewujudkan persetaraan kerja yang tidak sesat serta gangguan seksual kepada pekerja kepada mangsa. Malaysia nampaknya tidak mempunyai sebarang undang-undang khusus untuk memerangi gangguan seksual di tempat kerja. Walau bagaimanapun, tidak dapat tata kelakuan untuk mencegah gangguan seksual di tempat kerja yang telah diperkenalkan pada 17 Ogos tahun 1999. Justru itu, semua pihak khususnya majikan perlu menitik beratkan isu gangguan seksual ini bagi menjamin keselamatan dan kestabilan pekerja dan suasana harmoni dapat diwujudkan. Dalam konteks perbincangan, gangguan seksual telah menjadi masalah yang semakin meningkat dalam kalangan penjawat awam pada hari ini. Justru, isu gangguan seksual perlu dititik beratkan oleh semua pihak agar ia tidak menjadi lebih serius. Gangguan seksual adalah satu tingkah laku yang dilarang di bawah Seksyen 4A Peraturan Pegawai Kerajaan, tingkah laku dan tata tertib tahun 1993. Jika seorang pegawai yang melakukan gangguan seksual ditangkap, dia boleh dihukum kerana melanggar undang-undang. Oleh itu, masalah gangguan seksual dapat dikurangkan sepenuhnya untuk menjadikan persiaran kerja menjadi lebih selamat. Ini merupakan salah satu isu yang berkait rapat dengan gangguan seksual di tempat kerja, iaitu mengenai seorang pegawai kerajaan awam, iaitu askar yang telah membuat gangguan seksual kepada pekerja ketika berada di sebuah premis, iaitu premis vape. Dia telah ditahan dan telah diambil tindakan undang-undang oleh pihak kerajaan. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, iaitu Azrul, untuk meneruskan pembentangan. Hai, saya Muhammad Azrul Nizam. Dan seterusnya saya akan membentangkan mengenai latar belakang isu di mana kumpulan kami memilih gangguan seksual dalam penjawat awam sebagai isu kami. Gangguan seksual dalam penjawat awam ialah stigma sosial yang meluas di seluruh dunia dan di Malaysia. Gangguan seksual boleh memberikan kesan buruk kepada kehidupan peribadi mangsa seperti masalah kesihatan, prestasi kerja dan produktiviti. Seperti mana yang kita sedia maklum, wanita adalah mangsa utama gangguan di tempat kerja. Ketakutan untuk membuat laporan dan kekeliruan mengenai cara mendapatkan bantuan telah menambahkan lagi masalah. Ia menjadi tanggungjawab semua untuk membangunkan dan menggalakkan persekitaran yang sihat dan selamat untuk semua pekerja, tidak kira lelaki atau wanita. Di mana pada tahun 2021, gangguan seksual yang membabitkan penjawat awam telah berlaku, di mana menurut laporan, kejadian berlaku di sebuah kedai vape yang terletak di Petaling Jaya.
Kejadian tersebut telah melibatkan seorang askar, di mana tindakan askar tersebut telah terakam melalui rakaman CCTV. Menerusi rakaman, apa yang dilakukan oleh askar berkenaan telah mencemari kredibiliti beliau sebagai seorang anggota keselamatan. Apabila dalam rakaman CCTV berkenaan beliau telah melakukan gangguan seksual terhadap seorang jurujual wanita di kedai tersebut. Menerusi rakaman CCTV, terlihat pegawai askar berkenaan sengaja memegang tangan jurujual wanita tersebut dan telah bertindak menghisap jari mangsa. Tindakan yang dilakukan oleh pegawai berkenaan telah menimbulkan pandangan negatif masyarakat terhadap anggota keselamatan. Kerana beliau sebagai seorang anggota keselamatan merupakan tanggungjawab beliau adalah untuk melindungi dan berkhidmat untuk rakyat, bukan melakukan tindakan sedemikian. Nama saya Nur Atika binti Abdul Hadi. Nombor batik saya 2785567. Baiklah, saya akan menerangkan apakah faktor-faktor yang menyebabkan isu gangguan seksual ini berleluasa di tempat kerja. Melalui statistik daripada Polis Diraja Malaysia, jenayah gangguan seksual di Malaysia telah merekodkan sebanyak 11,914 kes sejak tahun 2018 sehingga Ogos tahun 2021 tahun lalu. Dan juga sebanyak 90% didapati daripada si pelaku dikategorikan dalam kalangan berperibadi yang baik. Sehubungan dengan itu, kebanyakan gangguan seksual ini berlaku kepada golongan wanita dan juga kanak-kanak. Antara faktor-faktor yang menyebabkan isu gangguan seksual ini berleluasa di tempat kerja adalah: pertama, dari segi personality. Personality atau penampilan yang menarik merupakan ciri-ciri yang diperoleh daripada seseorang individu yang berbeza daripada individu lain dari segi mental, emosi dan juga tingkah laku. Contohnya, wanita yang berwajah cantik lebih cenderung untuk diganggu berbanding wanita yang kurang cantik, terutamanya bagi kebanyakan golongan muda yang bekerja di sebuah organisasi berkenaan. Selain itu juga, wanita yang berpakaian seksi mempunyai potongan badan yang menarik dan juga perwatakan yang lembah lembut menyebabkan orang ramai atau si pelaku mudah tergoda sehingga membawa kepada gangguan seksual. Yang kedua adalah kewujudan kuasa. Menurut Rohani tahun 2005, beliau menyatakan bahawa penggunaan kuasa yang tinggi terletak kepada golongan lelaki yang berkemungkinan akan mengawal segala aktiviti sosial di tempat kerja, yang menyebabkan golongan wanita turut terganggu oleh mereka kerana golongan itu hanya memegang jawatan sebagai pekerja bawahan. Contohnya, sesuatu organisasi di dalam sesebuah syarikat di mana pihak atasan kian menempatkan pekerja lelaki dalam kedudukan yang berjawatan tinggi berbanding golongan wanita sehingga mereka menyalahgunakan kuasa yang ada untuk mengambil kesempatan terhadap golongan wanita. Ini menyebabkan golongan berjawatan tinggi mahu mendapatkan kepuasan dengan melakukan gangguan seksual seperti menggugut, memerhati setiap pergerakan pekerjanya dan sebagainya. Jika pekerja bawahan mereka tidak memberi kerjasama atau tidak menerima perlakuan dengannya, terutamanya kepada golongan wanita. Seterusnya adalah faktor ekonomi pekerjaan wanita. Melihat kepada perubahan dari segi sosial dan ekonomi negara dalam beberapa tahun kebelakang ini, populasi golongan wanita yang bekerja dalam bidang ekonomi sekarang semakin meningkat berbanding golongan lelaki. Hal ini demikian kerana gangguan sosial ini berlaku kerana ia menunjukkan ketidakseimbangan apabila bertambahnya jumlah wanita bekerja dalam industri pekerjaan berbanding bilangan lelaki di tempat kerja. Contohnya, semakin ramai wanita di Malaysia berani menceburi bidang pekerjaan profesional seperti pakar sakit puan, doktor gigi, akaunten, peguam, guru sekolah dan juga sebagainya yang menjadi rebutan orang ramai. Dan ia juga berkemungkinan besar ia mampu dikawal selia oleh golongan wanita secara majoritinya. Oleh sebab itu, bermulalah berlakunya diskriminasi di kalangan pekerja lelaki dan juga wanita di tempat kerja, di mana melalui tinjauan suara wanita di Malaysia mengenai diskriminasi dan gangguan di tempat kerja yang telah dijalankan oleh Women and Organisation, sebanyak 56% wanita di Malaysia pernah mengalami sekurang-kurangnya satu bentuk diskriminasi di tempat kerja, termasuklah mereka diminta untuk menjalankan tugas yang tidak dilakukan oleh pekerja lelaki seperti membaju kopi dan menyiapkan minuman. Malahan pula, kebanyakan segelintir pekerja wanita yang telah memegang jawatan
di sesebuah organisasi itu yang selama ini sepatutnya didominasi oleh pekerja lelaki. Dan kesannya ia akan meningkatkan lagi jumlah kes gangguan seksual dan diskriminasi jantina di tempat kerja. Dan faktor terakhir adalah peranan lelaki dan wanita yang berbeza. Masyarakat Malaysia boleh dilihat melalui peranan masing-masing yang dipikul oleh pekerja lelaki di mana ia bertanggungjawab untuk melakukan pekerjaan yang berat sepatutnya dibandingkan golongan wanita pula yang berperanan melakukan kerja-kerja yang ringan, khususnya dalam bidang perkhidmatan pekernian, jualan, juruteknik yang profesional, bidang memasak dan kerja-kerja pembersihan terutama bagi seorang suri rumah. Melalui pemerhatian tersebut, masyarakat boleh merumuskan bahawa berkemungkinan dengan tanggungjawab golongan lelaki tersebut bakal berkelakuan kasar atau mengambil kesempatan terhadap wanita kerana mempunyai golongan wanita mempunyai sifat lemah lembut. Malah mereka juga menganggap golongan wanita ini adalah lemah dan mudah dimanipulasi yang menyebabkan kes gangguan seksual semakin meningkat di tempat kerja. Saya Muhammad Azharis, Anometrik 26781. Saya akan membentangkan berkenaan kesan terhadap masyarakat dan juga negara berkenaan isu gangguan seksual ini. Okey, untuk yang pertama, gangguan seksual akan memberi kesan kepada pekerja yang berada di dalam organisasi. Sebagai contoh, mangsa yang menjadi gangguan seksual akan berasa tertekan, kemurungan dan juga berasa malu untuk datang ke tempat kerja. Dan justru disebabkan itu, operasi dan juga kerja yang dilakukan oleh mangsa akan terjejas, terutama reputasi syarikat dan juga reputasi pekerja itu sendiri. Okey, yang kedua, komunikasi antara lelaki dan wanita akan menjadi berkurangan. So, disebabkan isu ini, komunikasi antara lelaki dan wanita akan terbatas. Kemudian, susah untuk melakukan pembincangan ataupun membuat keputusan di masa akan datang. Jadi, disebabkan gangguan seksual ini, ia akan menyebabkan berlakunya kesusahan dalam membuat keputusan. Okey, untuk yang ketiga, mangsa juga akan menjadi trauma. Trauma dari segi untuk bekerja dengan orang lelaki. Sebagai contoh, sekiranya mangsa itu sendiri wanita, kemudian dia akan merasakan diri dia susah untuk memberi kerjasama kepada lelaki disebabkan isu-isu seperti ini. Dan untuk yang keempat, mangsa akan berasa tertekan dan malu untuk ke tempat kerja. Mangsa gangguan seksual akan menjadi tertekan disebabkan perkara-perkara yang terjadi di atas diri mangsa. Kemudian mangsa juga akan menjadi malu untuk berhadapan dengan orang ramai disebabkan isu-isu ini ramai orang yang akan tahu. Dan akhir sekali, ia akan menjejaskan komunikasi antara rakan sekerja. Maknanya, sekiranya berlaku kes-kes seperti ini, ia akan menjejaskan komunikasi semua kaki tangan yang berada di dalam organisasi. Jadi, ia akan menyukarkan bagi proses pembahagian kerja, bagi proses membuat keputusan dan juga pembincangan. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Nur Syahada binti Ahmad Husaini, nombor matrik 276842. Okey, hari ini saya akan menerangkan atau memberi cadangan bagi menangani masalah gangguan seksual dalam penjawat awam. Okey, seperti kita sedia maklum, gangguan seksual ini merupakan suatu pelakuan yang tidak disenangi melalui kata-kata, isyarat, sentuhan, psikologi dan visual yang berunsurkan seks yang biasanya dilakukan berulang kali. Jadi perkara ini sering terjadi di kalangan masyarakat tidak kira jantina, sama ada lelaki maupun perempuan. Oleh itu, kita memerlukan beberapa cadangan untuk menangani isu dan masalah ini. Okey, cadangan yang pertama, setiap majikan ataupun setiap syarikat perlu mewajibkan untuk menggunakan kod amalan untuk mencegah dan membasmi gangguan seksual yang telah
yang telah dirangka oleh kerajaan. Walaupun pada awalnya kod amalan ini tidak diwajibkan di setiap tempat kerja dan majikan boleh memilih sama ada untuk menggunakan kod ini ataupun tidak. Tetapi bagi menangani masalah ini, setiap majikan perlu ataupun wajib untuk menggunakan kod ini agar tidak berlakunya gangguan seksual di tempat kerja. Okey, cadangan yang kedua, setiap syarikat atau setiap majikan di tempat kerja perlu memberi informasi yang tepat, lengkap dan cukup kepada semua pekerja-pekerja mereka. Sebagai contoh, setiap syarikat perlu membuat seminar tahunan bagi mengkaji semula polisi gangguan seksual agar dapat memberikan penerangan yang jelas tentang apakah yang dikatakan gangguan seksual dan apakah yang dikatakan bahawa jika seseorang telah mendakwa bahawa dia telah diganggu secara seksual. Oleh itu, majikan perlu mewajibkan setiap pekerja untuk menghadiri seminar tersebut agar mereka dapat mengetahui dengan lebih jelas tentang kesan gangguan seksual, keburukan gangguan seksual agar mereka lebih berfikiran terbuka dan tidak akan melakukan gangguan seksual tersebut. Okey, cadangan seterusnya ialah kita perlu mewujudkan persekitaran anti gangguan seksual. Okey, cara untuk mewujudkan ialah setiap syarikat atau setiap majikan di tempat kerja perlu mengendalikan setiap dakwaan gangguan seksual dengan bijak dan terhormat. Namun, dalam bijak dan terhormat, dia juga perlu mengekalkan ketegasan dan keseriusan dalam menangani masalah ini. Okey, sekiranya majikan gagal mengendalikan isu ini dengan baik, dengan bijak, ia boleh didakwa dan diambil tindakan yang sewajarnya. Oleh itu, perkara ini perlu dititikberatkan agar gangguan seksual tersebut tidak lagi berulang di tempat kerja ataupun di kalangan-kalangan pekerja. Dan yang terakhir, gangguan seksual ini berlaku tidak kira jantina, iaitu lelaki maupun perempuan. Namun, kes ini juga sukar diketengahkan kerana terdapat sikap sesetengah pihak yang mengambil mudah. Oleh itu, setiap individu perlu mempunyai sikap ketegasan, keberanian dan bertindak dengan yakin. Hal ini dikatakan demikian kerana individu yang lemah akan sering menjadi mangsa gangguan seksual. Sekiranya mangsa berdepan dengan gangguan seksual, perkara pertama yang perlu dilakukan adalah bercakap dengan kuat dan yakin agar dapat memberanikan diri berhadapan dengan pelaku tersebut. Malah, setiap individu perlu sentiasa mengelakkan diri daripada mereka ataupun duduk di tempat orang ramai supaya gangguan-gangguan seksual ini dapat dielakkan. Okey, itu sahaja daripada saya. Jadi saya paskan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Nur Ain atas penerangan yang begitu jelas sebentar tadi. Okey, akhir sekali saya akan menyimpulkan segala perbincangan di bahagian kesimpulan. Secara keseluruhannya, gangguan seksual ialah salah satu bentuk laku di tempat kerja yang serius. Ia boleh dilihat sebagai satu bentuk seksisme kerana mangsa mungkin mengalami gangguan emosi dan mental yang teruk. Gangguan seksual tidak terhad kepada mana-mana negara atau wilayah. Ia adalah fenomena global oleh kerana globalisasi korporat mengakibatkan penghijrahan dan pendapatan pekerja korporat berorientasi sepadan budaya dan amalan kerja. Masalah ini menjadi lebih serius dan memerlukan perhatian global. Masa gangguan seksual dianggap mengalami tekanan fizikal dan mental. Wanita yang bekerja selalunya merupakan minoriti dalam organisasi. Separuh daripadanya bergantung kepada kerja. Mereka telah mengambil langkah untuk berdiam diri. Dengan cara itu, mereka akan mengingati gangguan seksual yang terlintas di fikiran. Masa gangguan seksual dijangka mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang cara dan masa untuk melakukan gangguan seksual di tempat kerja, seperti yang dikehendaki oleh undang-undang pada masa ini. Selain keperluan untuk kerajaan untuk menguatkuasakan undang-undang sedia ada, majikan perlulah mempunyai peranan untuk mendidik pekerja tentang ruang yang tersedia untuk melaporkan aduan gangguan seksual. Oleh itu, masalah gangguan seksual di tempat kerja dapat dielakkan kerana ia memberi kesan negatif kepada masyarakat dan negara.
Itu saja daripada kumpulan kami. Diharapkan segala perbincangan dan penerangan oleh ahli-ahli kumpulan kami dapat dijadikan sebagai pedoman dan panduan kepada kita supaya tidak terus terjebak dalam isu gangguan seksual dan pihak kerajaan boleh menggunakan segala maklumat ini untuk membasmi isu gangguan seksual dalam kalangan penjawat awam di tempat kerja. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.